الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu semula pada pagi ini dalam program yaitu majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil daripada kitab yang disusun oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, seorang ulama yang lahir pada tahun 209 dan meninggal pada tahun 279 Hijrah dalam usianya sekitar 70 tahun, dengan kitabnya yaitu Syama'il Al-Muhammadiyah. Baik, pada pagi ini kita akan memasuki bab yang ke-10, yaitu bab yang bertajuk Maja'a fi khuffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang khuf, yakni kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam bab ini dijelaskan tentang sifat kasut yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab ini Imam Tirmizi rahimahullah mendatangkan dua hadis untuk menjelaskan ihwal yang berkaitan dengan kasut yang dipakai oleh Nabi SAW. Jadi nak memberikan ilmu ataupun pengetahuan kepada kita bahawa Nabi SAW juga dia memakai kasut. Baik, Syakir baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qala al-Imam Muhammad bin Surah At-Tirmidzi Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, bab ma jaa fi khaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Hannad bin Sarri qala haddatsana Waqi' an Dalham bin Salih an Hujair bin Abdullah bin Buraidah an abihi anna an-Najashi أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. Baik, hadis yang pertama di dalam bab ini yang merupakan hadis yang ke-71, betul? Okey. 73 daripada bab ini, yaitu hadis daripada Buraidah radhiyallahu an. Beliau menceritakan yaitu Najasyi telah menghadiahkan pada Nabi SAW sepasang kasut berwarna hitam penuh. Hitam penuh, kasut warna hitam. Lalu Nabi SAW memakainya. Kemudian baginda SAW mengambil wuduk dengan menyapu ke atasnya, yakni tanpa menanggalkan kasut tersebut. Jadi hadis ini menjelaskan tentang beberapa perkara yang tentunya yang dikaitkan dengan tajuk ini tentang kasut. Jadi Nabi SAW pernah menerima hadiah daripada siapa? Iaitu Najasyi, Raja Habasyah. Nanti kita akan mengambil faedah tambahan untuk kita jelaskan tentang Najasyi ini.
Sebab dia memiliki jasa yang besar ya kepada Nabi SAW dan juga para sahabat. Ya. Jadi Buraidah menjelaskan bahawa Najasyi hadiahkan kepada Nabi SAW sepasang kasut. Jadi faedah daripada penjelasan Buraidah radhiyallahu an yang pertama ni adalah iaitu boleh menerima hadiah walaupun daripada orang kafir. Ya. Jadi Najasyi pada waktu itu beragama Kristian yang kemudian dia masuk Islam. Ya. Baik. Jadi hadiah selama mana hadiah itu tidak melanggar syariat. Sebab hadiah ni pun kena ditimbang dengan syariat. Ada hadiah yang kita tak boleh terima. Ya, jangankan daripada orang kafir, daripada orang Islam, dan jangankan daripada orang Islam, daripada orang kafir pun. Dua-dua. Tengok sesuai dengan syariat atau tidak. Contohnya orang hadiah kat kita apa ni arak, boleh tak terima? Bagi hadiah arak 12 botol, 1 dozen, boleh? Tak boleh. Orang hadiahkan kita rokok, boleh? Tak boleh sebab dia haram. Ya. Jadi perkara-perkara yang mubah yang harus maka kita boleh terima. Ya. Orang hadiahkan kita makanan yang haram, kita tahu jelas-jelas haram. Beli daripada restoran orang kafir. Menghadiahkan patung. Ya, dan seumpamanya. Perkara yang diharamkan, maka tidak boleh menerimanya. Jadi di sini ya Najasyi bagi hadiah kasut. Jadi kasut adalah perkara yang harus, yang mubah, boleh pakai. Ya. Jadi dan kita tahu sebelum ini kita telah jelaskan bahawa Nabi SAW boleh terima hadiah tapi tak boleh terima sedekah. Apa beza hadiah dan sedekah? Masih ingat? Hadiah tu sebagai bentuk penghargaan, memuliakan, ya, bagi. Itu sebagai bentuk pemuliaan dan penghargaan. Adapun sedekah orang bagi sebab nak dapat pahala. Ya, dikaitkan dengan ibadah. Kenapa Nabi SAW dan ahli keturunannya tak boleh terima sedekah? Ya diharamkan. Ya tak boleh. Ya diharamkan. Sebab kata Nabi SAW, inna hazihi sadaqat innama hiya awsahun nas wa innaha la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah-sedekah ini iaitu harta-harta dikeluarkan untuk membersihkan kotoran-kotoran manusia. Ya. Oleh itu tidak halal untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Ya. Jadi sama ada dia zakat ataupun sedekah-sedekah yang sunat. Jadi Nabi SAW hanya boleh menerima hadiah. Ya. Jadi dan Nabi SAW dalam bab hadiah ini dia menggalakkan untuk kita menerima hadiah. Ya. Memberi dan menerima hadiah. Sebab jalan di antara salah satu jalan untuk berkasih sayang adalah dengan memberi dan menerima hadiah. Ya, di mana Nabi SAW pernah menyebutkan tahadu tahabbu. Ya, salinglah memberi hadiah, niscaya kamu akan saling berkasih sayang. Tu. Jadi Nabi SAW dalam hadis lain sebut juga, la uhdiya ilayya qura'un la qabiltu. Jika aku dihadiahkan ya betis kambing, pasti aku menerimanya. Nabi SAW. Nabi SAW suka makan bahagian belakang. Tapi kalau bagi betis, Nabi pasti juga akan terima. Jadi memberi itu bila diterima sebagai bentuk penghargaan, betul kan? Jangan pula kita mencebik. Allah bagi yang ni je. Jangan begitu. Apa saja yang orang berikan, ya selama mana dia menepati syariat, maka terima tanpa perlu memprotes. Ya, bersyukur kerana ada orang memberi, betul kan? Terima. Sebab tu kita ya digalakkan untuk saling memberi dan menerima, iaitu hadiah. So itu adalah hadis yang lain Nabi SAW kata apa? Ajibud da'iya wala taraddul hadiyah. Penuhilah undangan orang yang mengundang kamu dan janganlah menolak hadiah. Ya, jadi orang bagi hadiah apa saja terima. Ya. Dan itu adalah ya adab dalam memberi dan menerima hadiah. Dan biasanya kita kalau bagi hadiah, hadiah yang terbaik, betul kan? Beri yang terbaik, jangan bagi yang apa yang kita tidak inginkan, yang kita tak mahu. Itu tentang hadiah. Jadi hadiah di sini adalah sepasang kasut warna hitam. Ya.
Jadi ini menjadikan keharusan untuk menerima hadiah daripada orang bukan Islam. Kerana Najasyi ketika itu dia belum Islam. Ya. Baik. Dan Nabi SAW pun tak bertanya. Ya, kasut tu daripada kulit apa? Tak tanya, terima. Ya. Baik. Seterusnya, faedah daripada hadis ini adalah sebagai bentuk penghargaan hadiah yang diterima oleh Nabi SAW, Nabi memakainya. Ya, Nabi pakai kasut tu. Ya, khuf tu. Jadi Nabi SAW memakainya, ya, sebagai bentuk penghargaan. Sebab khuf itu mendatangkan manfaat. Apa maksud khuf ni? Khuf ini adalah kasut kulit yang terbuat daripada kulit yang daripada hujung jari kaki sampai atas buku lali, dia penuh, menutup seluruhnya. Itu khuf, kasut. Nak bagi faham macam kasut orang kerja lah kat kilang tu, safety boot. Dia panggil safety boot, penuh, fully, ya, cover, kaki tak nampak. Macam sandal apa semua tu tak panggil khuf. Itu sandal, slipper, capal, tu tak, tu lain. Jadi apa saja kasut yang tutup. Kalau kita pakai kasut yang low, yang rendah tu, lower tu, yang nampak buku lali, itu bukan khuf. Sebab khuf ni ada keistimewaan. Sebab nanti dia boleh disapu, ya, untuk berwudu. Bagi orang yang bermukim 1 hari, bagi orang yang bermusafir 3 hari. Tak perlu dia tanggal kasut. Ya. Baik. Di sini disebut nampak. Lalu Nabi SAW memakainya, kemudian baginda SAW mengambil wuduk dengan menyapu atasnya, yakni tanpa menanggalkannya. Ini faedah dari sudut fiqh, yaitu dalam bab, yaitu, ya, berwuduk. Jadi bagi orang yang bermukim, contoh, ada syarat untuk menyapu di atas khuf ni. Bila dia dah berwuduk, contohnya dia keluar rumah lalu dia pakai kasut. Kemudian ya, dia batal wuduk ni. Dia nak solat zuhur, tadi dia keluar rumah waktu subuh. Ya, dia pakai kasut. Pakai kasut kerja dia tinggi tadi, kasut safety boot tu. Ya. Kemudian bila dia sampai, ya, wuduknya terbatal, barangkali tengah hari terbatal. Kemudian nanti dia nak berwuduk, betul kan? Waktu zuhur. Maka ketika dia berwuduk, maka bila sampai kepada kasutnya tak perlu tangan. Dia boleh sapu di atas saja, sapu di atas. Ya, bukan basah ke air tu, masah, sapu. Bukan ghusalah basuh. Basuh belejun tu dia. Tapi ini syarat apa ni? Dia solat pakai kasut. Bukan dia masuk masjid sekejap lagi dia tanggal pula kasut dia. Ya, itu tak. Ini maknanya kebiasaan Nabi SAW ni, dia menyapu di atas khuf ketika apa? Ketika bermusafir. Ya, sebab dalam pemusafiran pakai kasut untuk apa? Untuk mengangkat kesulitan. Betul kan? Tak perlu tanggal kasut, nak ikat balik bagai-bagai. Jadi, ya, sebab itu, ya, Nabi SAW dalam keadaan-keadaan, ya, dalam pemusafiran dan sebagainya, ketika solat dengan memakai kasut. Sebab pernah dalam hadis disebutkan, ketika Nabi SAW solat berjemaah bersama para sahabat, tiba-tiba Nabi SAW menanggalkan kasut dia. Dalam solat tu Nabi SAW tanggal kasut, dua tanggal. Lalu para sahabat duduk belakang semua tanggal juga. Ya, lepas bagi salam, Nabi SAW tanya, kenapa kamu tanggal? Para sahabat tengok ni, sebab kami lihat kamu tanggal, kami pun tanggal lah. Lalu Nabi SAW kata, tadi aku Jibril AS datang bagi tahu bahawa di bawah khuf kasut aku itu ada najis. Nampak? Jadi Nabi SAW tanggal. Tu tengok. Pelajaran penting apa ni? Sahabat Nabi SAW tak tanya, tengok je terus buat. Kita dah tengok, dah tahu, tetap tak nak buat. Jauh beza sifat. Ya. Tu. Jadi para sahabat mereka adalah orang yang sangat cepat, sangat teliti. Ya, sangat ingin mencontohi Nabi SAW dalam melakukan amal ibadah. Jadi, dan khuf ini, ya, dia valid, dia sah bagi orang yang bermukim 1 hari. Istimewa tu, sehari semalam. Dan musafir 3 hari, ya, 3 malam. Tu. Jadi kalau kita buka kitab fiqh, kita akan jumpa bab ni. Ya. Jadi macam contoh, ini memberi kemudahan kepada orang-orang yang, ya, dia solat di atas tanah, ya, atau seperti tentera, prajurit yang masuk hutan dan sebagainya. Dia tak perlu tangan kasut dia. Ya, selama 3 hari tadi. Ya. Baik. Jadi ini adalah faedah yang pertama daripada hadis yang pertama. Nanti kita akan kembali kepada hadis ini untuk kita buat penjelasan tentang, ya, faedah tambahan tentang Najasyi. Ya, radhiyallahu anhu. Ya, baik. Seorang raja yang, ya, memiliki keutamaan kerana dia beriman pada Nabi SAW
sedangkan dia tak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Ya, bahkan dia memiliki jasa yang sangat besar kepada umat Islam, khususnya para sahabat ketika period Mekah. Nanti kita akan jelaskan sedikit tentang biografi Najasyi. Ya, walaupun tajuk ini berkaitan khuf itu sebagai ilmu faedah tambahan. Baik, Syakir baca hadis yang terakhir dalam bab khuf ini. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دهية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. Ada ya, an Amir kan ada lagi. Cukup tahu tu. وقال عيسى فقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تفرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أم لا. Baik. Hadis yang kedua dalam bab ini adalah diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, katanya telah berkata Al-Mughirah bin Syubah radhiyallahu an, Dihyah telah menghadiahkan pada Nabi SAW sepasang khuf. Lalu baginda SAW memakainya. Diriwayatkan daripada Amir Asy-Sya'bi yang menceritakan dan juga baju jubah, yakni Dihyah juga menghadiahkan Nabi SAW jubah. Dua hadiah Dihyah Al-Kalbi ini bagi, iaitu ya, kasut dari khuf tadi dan juga jubah. Nabi SAW memakai sepasang kasut yang diberikan itu hinggalah koyak. Nabi SAW tidak mengetahui sama ada sepasang kasut itu daripada kulit binatang yang disembelih ataupun tidak. Di sini ada perincian. Jadi ada dua orang ya dalam hadis, iaitu yang pernah memberi hadiah kepada Nabi SAW. Satunya Raja Habasyah. Ni kira istilahnya apa ni? Iaitu hadiah datang daripada luar negara. Special di luar negara, overseas. Ya, dieksport ke kepada Nabi SAW. Masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua sahabat Nabi SAW, Dihyah Al-Kalbi. Ingat lagi siapa dia? Dihyah Al-Kalbi. Utusan ke Utusan kepada siapa? Raja Hercules, duta Nabi SAW. Ya, siapa yang mirip wajah Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu an? Jibril AS ketika datang merupai wajah pemuda, betul kan? Hadis Jibril tu. Baik. Jadi siapa di antara sahabat yang pernah lihat langsung Jibril AS dalam rupa manusia? Umar radhiyallahu an. Dan siapa lagi? Ya, ada nama dia. Tu dia sebut nak Umar radhiyallahu an, dia sahabat ni yang sebut nama. Semalam kita sebut siapa yang kita panjang lebar tu. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dia pernah lihat dua Jibril. Iaitu Jibril alaihi salam dan seorang lagi, siapa mereka ni? Dua. Tak ingat salah satu. Masya Allah. Itu kalau baca biografi Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, itu di antara keistimewaannya. Ya. Sa'id bin Jubair pula, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Baik. Jadi faedah daripada hadis yang kedua adalah iaitu Nabi SAW, ya, para sahabat memberi hadiah pada Nabi SAW dan Nabi SAW menerimanya. Ya, yang diberi di sini hadiah sepasang khuf, ya, dan jubah. Tapi khuf tu tak dinyatakan warna. Kalau yang Najasyi tadi diberitahu warnanya. Dan Nabi SAW sebagai bentuk penghargaan, tengok, bersungguhnya Nabi SAW menghargai pemberian, Nabi pakai sampai kasut tu koyak. Ni. Ya, kita pakaian, ya, kasut tak koyak dah beli kasut lain dah. Ya, banyak orang tu kasut dalam rak almari, macam-macam jenis kasut ada. Ya. Harga mahal. Ya, tak salah beli harga yang mahal, tapi jangan melampaui batas. Ya, hendaklah dihargai, pakai ya semaksimal mungkin. Dia beli pakai sekali je, lepas tu tak pakai lagi dah. Beli kasut lain pula. Ini menunjukkan sifat Nabi SAW, zuhud, sederhana dan menghargai pemberian orang. Pakai hingga koyak. Ya. Dan Nabi SAW tidak mengetahui sama ada sepasang kasut itu dari kulit binatang yang disembelih atau tidak. Nampak tu. Jadi keharusan tak perlu tanya. Sebab tu orang bagi pada kita jangan tanya. Ni kamu beli daripada duit haram ke ni? Kamu beli kat restoran mana makanan ni? Tak perlu usul sampai situ. Ya. Tak perlu. Ya, terima. Apa yang orang beri, terima tanpa perlu bertanya. Ya. Ini adab. Sebab apa? Nak jaga ya hati orang yang memberi. Adapun urusan dia dapat daripada mana dan sebagainya, itu urusan dia dengan Allah. Dia yang bertanggungjawab. Adapun pada kita, menerimanya. Ya.
Dan di sini disebutkan sebab tu tak perlu tanya, ya kasut ni kamu buat daripada apa? Sembelih ke tidak? Sebab itu namanya termasuk dalam perkara takaluf, menjulit-julitkan. Ya tak perlu. Maka terima saja. Ya. Kalau tidak, sebab Islam melarang kita ya bertanya sehingga akhirnya menyulitkan untuk kita melakukan sesuatu. Jadi ini adalah kaedah yang sangat penting. Sebab ada orang terkena penyakit ni. Ya. Dia tak nak. Kalau orang tu masak, saya tak nak beli, tak nak makan, tak boleh. Ya, sebab selama mana dia halal, maka kita boleh menerimanya. Baik, ini adalah dua hadis yang menjelaskan bahawa Nabi SAW ya, tentang khuf Nabi SAW. Kalau kita search dalam internet, kita jumpalah khuf tu macam mana. Ya, tengok gambar dia. Jadi kita dah sebut tadi ya, hukum yang berkaitan dengan khuf ini. Jadi kesimpulan daripada hadis ini adalah yang pertama, Nabi SAW memiliki beberapa pasang khuf ya, yang dipakai sama ada ketika bermukim atau bermusafir. Dan di antara yang dipakai adalah hadiah daripada ya, Raja Najasyi dan Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dan yang keduanya dari sudut jurusan fiqh, iaitu ketika mengambil wudu ya, ada ketikanya Nabi SAW tak menanggalkan khufnya, kasutnya, dan cukup dengan sapu di atas sebagai ganti basuhan ya. Ini adalah dengan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Iaitu apa syarat dia? Khuf tadi mesti menutupi seluruh ya, seluruh Atap kulali. atau buku lali, seluruh tapak kaki tu sampai ke buku lali. Sebab tu ada ulama juga yang memanjangkan, yang meluaskan bab ni. Kalau kita pakai stokin tebal, kita pakai kasut, tapi kasut tu terlalu rendah, ataupun pakai sandal, betul kan? Tapi kita pakai stokinnya tebal dan menutupi buku lali, maka dia berfungsi seperti khuf. Maka boleh disapu di atas ni, tak perlu tanggal stokin. Tebal ya. Tebal. Seolah dia menyerupai kasut juga, tebal, tak nampak kulit. Dia isu dia ni tak nampak kulit. Tapi kalau nipis nampak kan? Nampak kulit. Tak boleh. Itu dibahas dalam bab ya, dalam bab fiqh. Ya. Tapi kalau koyak macam mana koyak? Kasut tu koyak berlubang ataupun lubang sikit-sikit, atau stokin dari koyak. Itu tak harus. Tak boleh. Ya, sebab tak memenuhi kriteria menutup secara keseluruhan. Ya. Tu. Jadi ini adalah ya, perkara yang berkaitan dengan khuf dan menatijahkan hukum ya. So adalah perbahasannya. Dan juga khuf ni juga ada satu kaedah yang sangat penting dalam beragama ya. Sayyidina Ali radhiyallahu an menyebut ya, laukan ad-din nabi ra'i, kalaulah agama itu ya berdasarkan timbangan akal. Kalau agama tu kita buat berdasarkan akal, dalilnya akal, apa masalahnya yang seperti orang buat sekarang, tentulah ya, menyapu khuf tu adalah di bawah, bukan di atas. Betul kan? Kalau guna akal, kalaulah agama ni digunakan dengan rakyu, dengan akal semata-mata ya, tentulah ya, yang lebih baiknya khuf itu disapunya di bawah, bukan di atas, kalau ikut akal. Sebab yang kotornya di mana? Bawah, betul kan? Tapi Nabi SAW suruh sapu atas. Tapi kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, tapi aku melihat Nabi SAW menyapunya di atas. Maka ikut tu, walaupun bercanggah dengan akal. Ini kaedah agung. Kaedah apa? Iaitu dalam beragama, jangan ya bersandarkan pada akal. Apa salahnya? Ini kan bagus, ini kan baik. Tapi mesti ditimbang dengan dalil. Ya, ada dalil tak? Ada. Sebab dalam bab amal ibadah, kaedah dia adalah iaitu ada dalil yang menyuruh ya, ada dalil yang menyuruh tu. Tapi dalam bab muamalah ada dalil yang melarang. Kalau tak ada dalil melarang, boleh buat ya, faham ni? Itu kadang kesilapan sebahagian orang bila kita tegur dia ya, ini tidak ada contohnya daripada Nabi SAW, dia tinggalkan. Dia kata mana dalil yang melarang, dia salah guna kaedah. Ya, sepatutnya dia yang dakwa amalan itu ada, dia kena datangkan bukti, betul kan? Buktinya apa? Dalil suruhan. Sebab tu al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba'. Itu kaedah. Asal ibadah tu adalah ikut Nabi SAW dan dia berhenti. Ya. Tu ikut Nabi SAW. Nabi buat, kita buat. Nabi tak buat, kita tak buat. Tu kaedah dia. Kaedah yang tepat. Kaedah yang pokok. Ya, dan berhenti di mana Nabi SAW berhenti. Jangan kamu melangkaui. Ya, jangan kamu melangkaui Nabi SAW, kerana itu dilarang. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi. Itu dalam surah Al-Hujurat.
Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul dia. Ya, dalam bab apa ni? Bukan dalam bab dunia. Dalam bab agama. Sebab yang authorize dalam agama ni Allah Ta'ala. Bagi authorize siapa? Nabi SAW. Jangan kita ganti autoriti dalam bab agama ni diganti dengan manusia selain Nabi SAW. Walaupun dia tu tahap, ya, diistilahkan sebagai orang alim, mujtahid, ya, wali Allah. Tapi dalam bab yang telah ditetapkan, dia tak boleh mengubah. Dalam perkara yang telah ditetapkan, dia tak boleh menambah. Ya, macam tadi tu. Kalau ikut akal, ya, kita di samping kita sapu atas, kita sapu bawah jugalah. Baru sempurna. Dia kias macam wuduk tu. Tapi la kias fil ibadah. Dia tidak ada kias dalam ibadah. Bila dah ada dalil, jangan kamu datangkan kias. Tu kias yang fasid maksud dia. Boleh faham? Jadi ini kaedah yang sangat penting. Ya. Pelajarilah daripada khuf. Itu kasut Nabi SAW. Datang satu kaedah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, itu agama bukan, ya, ditetapkan oleh akal, tetapi agama ditetapkan oleh nakal, iaitu dalil. Ya, akal wajib ikut dalil, bukan dalil ikut akal. Sebab akal darjatnya rendah. Akal hanya digunakan untuk memproses, memahami, mendalami, menetapkan dan mengikut. Baik, itu beberapa faedah, ya, yang penting dalam bab yang berkaitan dengan khuf. Baik, sekarang kita kembali semula kepada tentang Raja Najasyi ni. Ya, Raja Najasyi yang besar sekali faedahnya kepada umat Islam. Ya, sebagaimana kita tahu dalam sejarah perjalanan sirah Nabi SAW, ya, ketika di awal, ya, fasa Nabi SAW berdakwah, di awal beberapa tahun permulaan, ya, sampai kepada, ya, tahun keempat, tahun kelima diutusnya Nabi SAW sebagai Rasul, ya, para sahabat yang beriman menghadapi dugaan yang sangat besar, rintangan, ya, sehingga mereka itu, ya, disiksa, dipukul, dicemooh, dihina. Lalu termasuk Nabi SAW. Dan Nabi SAW tak sampai hati melihat para sahabatnya dicemooh, dihina begitu. Ya, lalu Nabi SAW memerintahkan, ya, para sahabat, ya, untuk mereka itu berhijrah ke bumi Habasyah. Kenapa? Kerana bumi Habasyah itu, ya, kata Nabi SAW, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna fiha malikan la yuzlam ahadun indahu hatta yaj'alallahu lakum," ya, ila akhir, ya, perkataan Nabi SAW. Ya. Jikalau kamu keluar berpindah ke negeri Habsyah, adalah lebih baik kerana di sana ada seorang raja yang di wilayahnya tidak terdapat seorang pun yang akan teraniaya. Ya, lakum farajan, ya, wa mukhrajan, ya, mimma antum fi. Ya, sehingga Allah menjadikan suatu masa di sana yang penuh dengan kesenangan dan keluasan pada kamu daripada keadaan seperti sekarang ini. Jadi negeri itu memiliki raja yang sangat adil. Raja itu adalah beragama Kristian. Ya. Negeri yang aman makmur. Rakyatnya terbela. Lalu Nabi SAW memerintahkan beberapa sahabat. Ya, lalu para sahabat pun beberapa orang yang diketuai oleh Uthman radhiyallahu an, ya, mereka pun berhijrah. Tak ramai ketika itu, kurang daripada 15 orang. Ya, di mana riwayat menyebutkan, salah satu riwayat menyebutkan 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Jadi lebih kurang 15 orang. Dan ini hijrah inilah dinamakan Hijratul Ula, hijrah yang pertama. Ya, dan dia berlaku pada bulan Rajab tahun kelima kenabian Nabi SAW. Tapi mereka berhijrah tak lama. Ya, berapa lama tu? Menetap di bumi Habsyah ni. Pergi dengan apa tu hijrah tu? Pergi dengan apa? Dengan apa? Daripada bumi Mekah tu nak sampai ke Habasyah tu naik apa? Naik kapal. Sebab laut betul kan? Laut Merah. Ya, kena seberang. Sembunyi-sembunyi mereka keluar. Ya, tanpa pengetahuan orang kafir musyrikin. Kemudian naik kapal, belayar ke Habsyah. Sampai diterima. Aman mereka tu. Tapi tak lama. Dalam tempoh lebih kurang 3 bulan ni. Kerana mereka mendengar khabar bahawa orang-orang kafir musyrikin telah masuk Islam. Jadi aman dah sekarang. Lalu pun mereka balik. Balik-balik rupanya khabar palsu. Dia tak betul. Kemudian lama berlalu masa, ya, berlaku pula hijrah yang kedua. Ya. Jadi hijrah yang kedua ni lah hijrah yang besar. Iaitu setelah mendapat penentangan yang sangat banyak, ketika mana orang-orang kafir musyrikin tak tahu arah dah macam mana nak buat terhadap Nabi SAW ni, dakwah ni makin berkembang. Ramai yang mengikutinya. Lalu mereka berpakat. Mereka minta kepada Abu Talib, serahkan anak saudara kamu tu untuk kami bunuh.
Abu Talib macam nak bagi, betul kan? Walaupun dia sekutu mereka. Ya, tu anak saudara yang dia bela, sayang dia. Lalu dia menjaganya, tak mahu dia. Lalu akhirnya macam mana nak buat ni, puak-puak ni, kafir musyrikin ni. Ya, lalu mereka berbincang di Darun Nadwah. Akhirnya mereka membuat satu resolusi. Apa resolusi dia? Ya, iaitu yang pertamanya bahawa ya Muhammad, ya Nabi SAW dan kaum keluarganya serta kaum pengikutnya tidak diperkenankan kahwin dengan orang Quraisy yang lain, baik lelaki atau perempuan. Tu tak boleh kahwin. Dilarang. Ini kena boykot lah ni, embargo secara besar-besaran. Yang kedua, ya, bahawasanya kaum Quraisy semuanya tidak diperkenankan berjual beli. Ya, dalam apa saja barangan. Ya, di pulau dan sudut ekonomi. Ya, yang ketiga, semua kaum Quraisy tidak dibenarkan untuk mengadakan persahabatan atau pergaulan. Tu pulau. Tak boleh kawan, tak boleh sembang, tak boleh jumpa. Yang keempat, ya, kaum Quraisy semuanya tidak diperkenankan mengasihi dan menyayangi Muhammad SAW dan keluarganya. Tak boleh ada perasaan apa ni? Simpati. Betul kan? Tak boleh. Yang kelima, ya, apa saja ketetapan yang mereka buat ini semua telah menjadi undang-undang, ketetapan. Kemudian ditulis dan digantungkan di Kaabah, rumah suci. Ya. Sebagai undang-undang ke atas kaum Quraisy. Dan undang-undang ni berkuat kuasa, ya, selama mana kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib masih belum mahu menyerahkan Nabi SAW kepada mereka untuk dibunuh. Tu, nampak ni? Kejam tak ni undang-undang? Ya, pemboikotan besar-besaran di pulau. Ya. Dan peristiwa ini dirakamkan dalam sejarah sekitar berlaku 3 tahun. Lama ni. Ya, terpencil, diboikot. Sehingga disebut tentang ya mereka sampai makan daun-daun dan sebagainya. Tapi akhirnya ya perjanjian itu terbatal dengan sendirinya. Betul kan? Tu. Tak sampai hati juga ada di antara mereka itu. Ya, akhirnya dibakar rayap, maka terbatallah perjanjian itu. Dan ketika peristiwa inilah Nabi SAW ya telah memerintahkan ya kaum muslimin untuk hijrah lagi ke negara Habasyah. Kena tak tahan. Ni ujian yang sangat getir ni. Ya, lalu kali ini ramai yang berhijrah ke bumi Habasyah. Yang diketuai oleh siapa? Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu an. Ya, sekitar lebih kurang ya 100 lebih. Di mana di antara riwayat menyatakan 100 lebih terdiri daripada 80 lebih orang lelaki dan ya sekitar 20 orang wanita. Maka mereka pun berhijrah ke bumi Habasyah. Dan setelah diketahui hijrah mereka ini, maka orang kafir marah. Betul kan? Oh, dia nak pergi tempat lain dia. Dia nak luaskan pengaruh dan sebagainya. Lalu mereka pun dia menghantar 2 utusan yang ketika itu masih belum Islam untuk bertemu dengan Raja Habasyah, Habsyi tu. Najasyi ni nama gelaran raja. Adapun namanya tu bukan Najasyi. Nama dia ialah Nama apa ada tulis tu? Apa namanya? As-Samah Asomah. bin Hafsar. Apa? Ashamah. As-Samah bin Abhur. Dia adalah Raja Najasyi ketika itu. Macam Fir'aun lah, bukan nama Fir'aun, betul kan? Tu gelaran. Macam juga Kisra, tu gelaran raja, nama lain. Ya, Kisra. Dan begitulah seterusnya. Kaisar. Kaisar tu Raja Rom, gelaran Kaisar. Raja ketika itu adalah Hercules. Yang sezaman dengan Nabi SAW. Baik. Ya. Jadi orang-orang kafir musyrikin pun hantar 2 orang sebagai utusan ambassador untuk bertemu dengan Raja Habsyah. Ya. Raja Habsyah tadi nama dia tu. Ya. Iaitu siapa yang mereka utus tu? Ya, Amru bin Al-As. Belum masuk Islam waktu tu. Seorang lagi nama apa? Lupa. Ya, jadi 2 orang yang dihantar. Dua-dua tu kafir, tapi kemudian masuk Islam nanti kemudian hari. Dalam perjalanan. Ketika bukan dalam perjalanan, bila mereka dah balik nanti. Kalau dalam perjalanan pulang. Ya. Jadi mereka datang, ya. Kafir Quraisy pun menghantar 2 orang utusan ya kepada Raja Habsyah, iaitu Najasyi tu, Raja Habsyah, iaitu 2 orang ni adalah Amru bin Al-As dan Amrah bin Walid. Ya, daripada keturunan Quraisy juga pergi jumpa.
Ya, dengan membawa banyak hadiah. Ya, ni macam anak sorok ni bagi hadiah banyak. Ya, bawa hadiah yang banyak. Lalu mereka pun bertemu. Ya. Dan mereka pun membuat hasutan. Ya. Apa hasutan yang mereka kata ni? Ni pemecah belah. Ya, dan sebagainya bawa ajaran baru. Tak nak dah ikut ajaran nenek moyang. Ya. Tu. Tapi ya, Raja Najasyi ni dia seorang yang adil. Dia tak nak dengar sepihak je. Ya, lalu dia pun panggil. Ya, dia panggil kaum muslimin yang berdiam di negara dia tu. Maka datanglah Ja'far bin Abi Talib, ya, sebagai wakil kepada kaum muslimin tadi untuk menjelaskan kepada raja bagi mempertahankan tuduhan-tuduhan, ya, dua orang utusan daripada kafir musyrikin itu. Lalu ya, Raja Habsyah tanya kepada kaum muslimin, tanya kepada Ja'far bin Abi Talib sebagai jurucakap, ma hadzal dinul ladzi ya faraqtum fihi qaumakum walima lam tadkhulu fi dini wala dini ahadin minal muluk. Sebab tuduhan tadi dia kata orang-orang kafir musyrikin tu buat tuduhan palsu, hasut raja ni. Lalu raja nak clarify betul tak ucapan dua orang ni. Agama apakah yang di dalamnya mencerai-beraikan persaudaraan kaum kamu? Sebab dituduh ya Rasul tu Nabi SAW memecah belahkan masyarakat. Dan mengapa kamu tidak mengikuti agamaku dan tidak pula masuk kepada salah satu agama daripada raja-raja? Sebab ya, dua utusan dia kata mereka ni tak akan ikut raja. Betul kan? Mereka ada agama mereka dan mereka tak nak ikut agama juga kami di bumi Mekah, agama nenek moyang. Jadi raja nak clarify betul tadi. Lalu apa kata Ja'far bin Abi Talib untuk menjawab soalan ni? Agama apakah yang di dalamnya mencerai-beraikan persaudaraan kaum kamu? Dan mengapa kamu tidak mengikut agamaku dan tidak pula masuk ke dalam salah satu daripada agama atau raja-raja? Betul kan? Kenapa tak ikut agama aku? Ya, agama Kristian. Agama apa ni yang kamu pegang ni? Maksudnya begitu. Lalu Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu buat satu pidato yang sungguh ya komprehensif menjelaskan tentang Islam. Apa kata dia? Ayyuhal malik. Wahai baginda raja, wahai raja. Kunna qauman ahla jahiliyah na'budul asnam wa na'kulul maitah wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar wa ya'kulul qawiyyud dha'if wa kunna ala zalik. Ni bagi intro dulu. Ya, adalah kami ni dulu adalah golongan orang-orang yang berada dalam kebodohan. Bodoh, jahiliah. Ya, apa makna jahiliah? Buat amalan-amalan yang mungkar, yang maksiat. Ya, kemudian menyembah berhala. Kami dulu sembah berhala. Memakan bangkai. Apa maksud makan bangkai? Tak sembelih. Tak sebut nama Allah. Kemudian gemar melakukan kejahatan. Saling perang, saling bunuh. Bagai-bagai lah. Yang merompak orang di tengah jalan. Gemar memutus perhubungan persaudaraan. Ya, benda kecil bergaduh. Putus hubungan. Ya. Jahat kepada tetangga. Jahat pada tetangga. Dan yang kuat makan yang lemah. Yang memakan hak yang lemah. Penindasan. Orang kaya bertambah kaya, orang miskin bertambah miskin. Ya. Dan demikianlah keadaan kami sehingga ya. Itu dia. Wa kunna ala zalik. Demikianlah kami keadaan berterusan dalam kami itu. Hatta ni dia. Nak menjelaskan tu. Ya, ba'asallahu lana rasulan kama ba'asar rusula ila man qablina. Sehinggalah Allah membangkitkan, mengutuskan kepada kami seorang utusan sebagaimana yang telah dibangkitkan oleh Allah beberapa orang utusan kepada orang-orang sebelum kami. Sebut tu keadaan awal. Kemudian sambung lagi Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa dzalika ar-rasulu minna na'rifu nasabahu wa sirqahu wa amanatahu wa afafatah. Ya. Dan utusan itu yang diutus di tengah kami itu Rasul tu, dia adalah daripada bangsa kami. Ya, yang kami masing-masing tahu akan silsilahnya, kenal sangat siapa dia Muhammad SAW ni. Apatah lagi Ja'far bin Abi Talib yang cerita, sebab tu sepupu dia, betul kan? Bukan dia je yang kenal, semua orang Arab kenal. Sebut je Muhammad, glamour ni. Glamour disebabkan apa? Disebabkan kebaikan dia, kejujuran, ya, mulia je budi pekerti yang tidak ada tandingan. Ya. Ya, dari sejak sebelum diangkat menjadi Rasul sehingga menjadi Rasul. Kebenarannya
Ya, terkenal dia. Siddiqnya dia. Ya. Wa amanatahu. Amanahnya dia. Dan ya, wa afafatahu. Ya, terpelihara, ismah, terpelihara, terjaga Nabi SAW dari semua perbuatan yang tak selonok. Tu kejahatan-kejahatan. Lalu sambung lagi. Ya. Fada'ana ila Allah Ta'ala linuwahhidahu wa na'budah wa nakhla'a ma kana ya'budu aba'una min dunihi minal ajhar, ya, minal ahjar wal awthan wa ghaira dhalik. Ni Rasul ni datang buat apa ni dengan sifat-sifat terpuji tadi ni yang kami sangat kenal. Dia menyeru, mengajak kepada kami supaya kami ingat kepada Allah yang Maha Tinggi, supaya kami mengesakannya dan menyembah kepadanya, dan supaya kami melepaskan apa-apa yang disembah oleh orang tua-tua kami dulu, iaitu sesembahan yang selain daripadanya. Ya, iaitu yang terdiri daripada apa sesembahan tu? Ya, sebut secara detail ni. Contoh, daripada batu-batu. Ya, arca-arca dan sebagainya. Nampak tu? Ya. Kemudian, next step. Ini penjelasan pula. Apa kebaikan yang dibawa setelah menjauhkan kami daripada kesyirikan ni? Wa amarana bis salati waz zakati was siyami wa amarana bisidqil hadith wa ada'il amanah wa silatil arham wa husnil jawari wal kaffi anil maharib wad dima'i. Masya Allah. Ya. Dan dia memerintahkan kepada kami supaya kami menyembah pada Allah yang Maha Esa, dan memerintahkan pula kepada kami supaya mengerjakan solat, mengeluarkan zakat dan puasa. Ini tentang apa ni? Dia bukan yang disyariatkan. Disyariatkan selepas itu solat 5 waktu dan sebagainya. Tak, yang ini adalah amalan warisan daripada Nabi Ibrahim AS dulu. Ya, dimaksud di sini. Sebab ini ketika ni masih di Mekah. Ya. Jadi memerintahkan beberapa amalan. Ya. Dan dia lagi memerintahkan pada kami supaya kami berkata benar. Ya. Cakap betul. Menunaikan kepercayaan orang lain. Ya. Ini amanah. Mengekalkan persaudaraan. Berbuat baik kepada tetangga. Memelihara diri daripada perbuatan yang merosak dan menumpahkan darah. Ya. Dan dia melarang kami dari semua perbuatan yang buruk dan dilarang menuduh jahat pada orang perempuan yang jujur kelakuannya. Nampak tak? Ini contoh amalan-amalan mulia yang disuruh oleh Nabi SAW kepada kaumnya. Kemudian falamma qahharuna wa zalamuna wa dayyaqu alaina wa halu bainana wa baina dinina kharajna ila biladika wa ikhtarnaka ala man siwaka wa raghibna fi jiwarika wa rajawna an la tuzlama ahadun indaka ayyuhal malik. Tutup. Ya. Jadi lalu oleh sebab itu kami lalu membenarkannya dan kami percaya padanya, serta kami selalu mengikuti apa yang didatangkan dibawa olehnya. Akan tetapi ketahuilah bahawa golongan bangsa kami lalu memusuhi kami, supaya kami kembali menyembah kepada berhala lagi dan membolehkan semua perbuatan yang keji dan yang jahat. Maka sesudah itu mereka memaksa kami dan menganiaya kami serta menyempitkan kehidupan kami. Ya, memaksa kami dan menganiaya kami serta menyempitkan kehidupan kami. Khususnya mereka sentiasa berdaya upaya memisahkan kami dari agama kami. Maka kami keluar, pindah ke negeri Tuhan, dan kami memilih Tuhan, ya, wahai Raja, dan bukan orang selain Tuhan, serta kami ingin di bawah perlindungan Tuhan. Dan kami selalu mengharapkan bahawa kami jangan sampai teraniaya oleh seorang pun di hadapan Tuhan, wahai baginda Raja. Lengkap ni. Ya, jawab. Ya, kemudian setelah Raja Habsyi dengar penjelasan Ja'far bin Abi Talib tadi, dia bertanya lagi, hal indaka syai'un mimma ja'a bih? Apakah ada sesuatu daripada kamu, ya, yang didatangkan oleh kamu? Ada tak sesuatu? Ya. Apa yang didatangkan oleh Ustaz itu? Jawab. Lalu jawab, na'am. Lalu baginda Raja Nasyid itu kata, faqra'u alayya. Cuba baca pada aku apa yang kamu bawa. Ya, daripada utusan tu. Bila Nabi SAW. Betul kan? Lalu Ja'far pun dia membaca ayat Quran. Sebab dia telah mendengar ayat ni, dia hafal. Iaitu surah Maryam. Cuba baca surah Maryam. Ayat pertama. Ya, panjang ayat ni. Tapi di sini disebut sampai ayat yang ke-31. Cuba baca beberapa ayat daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sikit.
يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا وأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من الأحد بشرا أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Baik, cukup. Alhamdulillah. Inilah ayat yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an, ya, untuk didengari oleh Raja Habsyah dan ya pendeta-pendeta atau padri-padri yang berada di sekitarnya. Apa akibat dia setelah selesai membaca ayat ini? Ya, Raja Habsyi dan pendeta yang berada di hadapan mendengar ayat yang dibaca itu dengan penuh kekhusyukan, dan setelah selesai maka mengalirlah, bercucuranlah air mata baginda, ya, sehingga basah janggutnya. Begitu juga pendeta-pendeta mereka, ya, dan mereka serentak berkata, kalimah ini sesungguhnya berasal daripada sumber yang menjadi asalnya kalimah Sayyidina Yasuf al-Masih, yakni Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Raja Habasyah itu berkata apa? Wallahi inna hadha walladhi ja'a bihi Isa la yakhrujani min mishkatin wahidah. Demi Allah, sesungguhnya ini dan yang dibawa oleh Isa alaihissalam, nyata kedua-duanya keluar daripada satu jendela, daripada satu sumber yang sama. Ini ada satu perkara penting. Akidah Kristian ni, agama Kristian ni yang diikuti oleh Raja Habsyah tak sama dengan Kristian Raja Hercules tu. Kristian dua-dua, tapi beza. Hercules tu Kristiannya 3 in 1, kepercayaan konsep Trinity. Tapi Raja Najasyi, Kristian dia adalah mempercayai hanya Allah Ta'ala yang berhak diibadahi. Nabi Isa AS tu sebagai Rasul. Dia tak menuhankan Nabi Isa AS. Sebab tu bila dia baca dengan ayat ni sama. Ya, sama. Tak menuhankan Nabi Isa AS. Nabi Isa AS sebagai seorang Rasul, lahir daripada ibundanya yang suci, iaitu Maryam, ya, bintu Imran. Masya Allah. Kemudian ya, Raja Habsyah pun berkata, ya, dia berkata setelah itu, ya, berbahagialah kamu dan siapa-siapa yang datang besertamu, dan aku mengakui bahawa sesungguhnya ia Rasulullah, dan bahawasanya ia telah diberitakan dengan kegembiraan oleh Nabi Isa. Dan jika sekiranya aku tidaklah di dalam tugas kerajaan, tentu aku datang kepada keduanya sampai mencium terompah. Ya. Apa Najasyi kata? Kalaulah tidak disebabkan oleh kekangan pemerintahan aku pasti akan datang kepada Rasul itu dalam keadaan, ya, iaitu tunduk dan sampai mencium terompahnya. Cium kasut Nabi SAW, khuf Nabi SAW tadi. Tapi itu dilarang, ya. Orang Kristian dia begitu, dia tunduk sujud kepada pendeta mereka sebagai bentuk penghormatan, ataupun sampai tahap bentuk mengibadahi mereka, kerana mereka dianggap pendeta-pendeta ini orang mulia, orang suci, ya. Kemudian, ya, jadi panjang penjelasannya, cukup ringkas itu, ya. Dan para sahabat Nabi SAW tadi tinggal di bawah naungan Raja Habsyah, ya, lama ni, belasan tahun, sehingga mereka pulang, ya, setelah Nabi SAW berada di Madinah, telah berhijrah, ya, beberapa tahun Nabi SAW, ya, berada di bumi Madinah, barulah mereka pulang, ya, kelompok tadi, ya, para sahabat Nabi SAW. Dan di antara jasanya Najasyi ini besar. Tadi jaga, kemudian yang keduanya apa? Berlaku satu peristiwa di mana, ya, Habibah radhiyallahu anha, anak kepada Abu Sufyan yang masih kafir, ya, bercerai dengan suaminya. Dikabarkan suaminya dia berpindah agama pada agama Kristian. Ya, itu merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan. Jadi, dan dia adalah anak orang kaya, bangsawan, betul kan? Jatuh tak kehormatan dia? Jatuh. Lalu Nabi SAW menghantar utusan untuk bertemu dengan Najasyi supaya dipinangkan, ya, Habasyah tu agar dikahwinkan dengan Nabi SAW. Dan Najasyi lah jadi, ya, perantara dia pergi.
dan memberikan mas kahwin, bayar mas kahwin pada Habsyah tu, ya. Kemudian dikahwinkan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang ikut dalam di Habsyah tu, ya. Dengan mas kahwin berapa? 400, ya, 400 dinar, 400 dinar, ya. Kemudian bila dia balik, maka dia bertemu dengan Nabi SAW. Dan kemuncaknya ketika, ya, Nabi SAW mengutus surat-surat kepada raja-raja untuk masuk Islam. Termasuk surat yang dihantar itu adalah, ya, kepada Raja Najasyi ini, ya, iaitu diplomat Nabi SAW. Utusan yang dihantar kepada Raja Najasyi itu adalah kepada Asamah bin Abhur, itu adalah Amru bin Umayyad Ad-Damri radhiyallahu anhu. Hantar surat. Ini yang terakhir lah kita baca, ya, perutusan surat supaya dia masuk Islam. Sebagaimana Nabi SAW hantar surat-surat kepada seluruh pembesar-pembesar negara. Ya, surat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulullah SAW ilan Najasyi Malikul Habsyah. Puji nama Allah. Tulis Bismillah ni ayat Al-Quran yang hantar kepada raja daripada Muhammad Rasulullah kepada Najasyi, Raja Habasyah, ya. Aslim anta, Nabi SAW, kamu tidak Islam ke? Sebab sebelum ni kan, sebelum ni dia dah buat pengakuan. Ini pengesahan, ya. Fa inni ahmadu ilaika Allahilladzi la ilaha illahu, la ilaha illahu wal malikul quddus as-salamul mu'minul al-muhaimin, wa ashhadu anna Isa bin Maryam ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-batul at-tayyibah al-khasinati fahamalat bihi fakhalaqahu min ruhihi wa nakhihi kama khalaqa Adam biyadi. Kepada raja, ya, kepada Najasyi, Raja Habsyah, apakah kamu Islam? Ya, aku memuji kepada Allah Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang maha menguasai, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha menguasai. Aku bersaksi bahawa Isa bin Maryam itu roh Allah Ta'ala dan kalimahnya yang dicampakkan kepada Maryam yang suci, lalu dia hamilkan Isa alaihissalam. Dia diciptakan daripada rohnya sama seperti mana diciptakan Adam dengan kuasanya. Wa inni, Nabi SAW sebut tentang hakikat Nabi Isa alaihissalam. Sebab dia siapa ni? Ya, yang beragama Kristian, nak membetulkan akidah pada masa yang sama. Ya, menyebut bahawa Nabi Isa AS bukan Tuhan. Ya, dia adalah Rasul. Wa inni ad'uka ilallahi wahdahu la syarikalah wal muwalati ala ta'atihi wa an tattabi'ni wa tu'minu billadzi ja'ani. Ya, sesungguhnya aku menyeru kamu kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci, yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Hendaklah kamu mengikutiku dan beriman dengan apa yang telah didatangkan kepadaku. Fa inni Rasulullah wa inni ad'uka wa junuduka ila Allah azza wa jal wa qad balagtu wa nasahtu fa aqbalu nasihati. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Masya-Allah. Ya, surat Nabi SAW ringkas, jawami'ul kalim. Ringkas tapi mencakupi makna seluruhnya. Lalu Nabi SAW tutup surat ni. Ini tujuan utama surat. Sesungguhnya aku menyeru kamu kepada Allah Ta'ala, ya, yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Hendaklah kamu mengikutiku dan beriman dengan apa yang telah didatangkan kepadaku. Sesungguhnya aku utusan Allah Ta'ala. Aku menyeru kamu dan tentera kamu kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung. Ya. Kemudian ditutup, sungguh aku telah menyampaikan dan aku telah sampaikan nasihat. Maka terimalah nasihatku. Salam atas sesiapa saja yang mengikuti petunjuk. Maka kesudahan hasil daripada surat ni apa? Najasyi pun bersaksi. Ya. Dalam riwayat disebut Najasyi menjawab kepada Amru bin Umayyah tu dengan berkata, aku bersaksi bahawasanya Muhammad itu Nabi yang ummi, yang ditunggu-tunggu oleh ahli kitab dan yang telah diceritakan oleh nabi-nabi mereka. Aku juga bersaksi bahawasanya berita gembira yang disampaikan oleh Musa tentang Isa penunggang keledai sama seperti berita gembira yang disampaikan oleh Isa tentang penunggang unta Muhammad SAW. Wahai Amru, sesungguhnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu utusan Allah. Jadi Najasyi mau masuk Islam, dia peluk Islam, ya. Menerusi Amru bin Umayyah surat, ya, membawa surat, ya. Dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Ya, sebab itulah Nabi SAW menyolati jenazahnya, solat ghaib. Itu istimewanya Raja Najasyi. Satu-satunya raja yang mendapat keistimewaan. Berbanding raja lain,
Seperti Hercules tahu kebenaran, mengakui dia. Ya, tak tolak langsung tanpa ragu. Tapi sebab kuasa takut hilang. Ya, takut ya amarah para pendeta dia. Pendeta yang lain kecuali seorang pendeta, ketua pendeta. Ya. Apa berlaku? Begitu juga Kisra dan Raja Parsi. Akhirnya kedua-dua kerajaan itu jatuh. Ya, dan Islam yang menguasai kedua-dua negara, empayar yang sangat besar itu. Baik, ini di antara beberapa pelajaran tambahan ya yang berkaitan dengan ya kisah Raja Najasyi yang sangat berbuat baik terhadap Nabi SAW. Dia bukan hanya menerima dakwah Nabi SAW, itulah kemuncak keberuntungan dia. Ya, bahkan dia memberikan hadiah pada Nabi SAW, iaitu kasut khuf warna hitam yang dipakai oleh Nabi SAW. Ya, wallahu a'lam. Selesai sudah bab yang kedua, bab yang ke-10, bab ma jaa fi khuffi Rasulillah SAW. InsyaAllah panjang umur. Ya, 11.30 pagi kita akan sambung bab yang ke-11, iaitu capal ataupun ya capal atau sandal atau selipar bahasa kita. Ya, Nabi SAW. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga bertambah jelas kepada kita tentang ya sebahagian sisi kehidupan ya dan perilaku serta fizikal, kegemaran, kesukaan Nabi SAW. Jadi dengan itu akan bertambah cinta dan sayang kita kepada Nabi SAW melebihi segala-galanya. Semoga Allah menghimpunkan kita nanti di dalam syurga bersama pengarang kita ini Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, bersama dengan Nabi SAW. Ya, di dalam syurga ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Segala kebaikan kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kekurangan, kesilapan semoga Allah mengampuni dosa kita kesemuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.